Salam sejahtera. Hari ini pembelajaran kuliah kita diteruskan lagi dengan bab 3, subtopik 3.2, penentuan keseimbangan pendapatan negara ekonomi dua sektor. Di akhir kuliah ini diharapkan pelajar dapat menerangkan konsep dalam unit firma, iaitu konsep pelaburan, fungsi pelaburan, dan faktor yang mempengaruhi pelaburan. Apa itu pelaburan? Pelaburan merupakan perbelanjaan ke atas barang modal yang dibuat oleh sektor firma untuk menambahkan daya pengeluaran dan pendapatan masa hadapan. Barang modal di sini rujuk kepada seperti jentera, mesin. Dalam kajian makroekonomi, pelaburan yang dibuat oleh sektor firma meliputi yang pertama, perbelanjaan atas kelengkapan pengeluaran seperti jentera dan perkakas untuk meningkatkan daya pengeluaran. Yang kedua, pertambahan dalam inventory, iaitu pertambahan dalam bentuk bahan mentah, barang perantaraan, ataupun barang siap yang belum dipasarkan. Dan yang ketiga, perbelanjaan ke atas pembinaan harta tetap seperti pembinaan rumah kediaman pekerja, bangunan kilang dan pejabat. So, itu dikategorikan sebagai pelaburan firma. Bukan yang mungkin anda sangkakan iaitu duit, ya, modal. Dalam ekonomi, pelaburan dapat dibezakan kepada pelaburan bersih dan pelaburan kasar. Pelaburan bersih merujuk kepada perbelanjaan ke atas pembelian barang modal yang tidak meliputi peruntukan perbelanjaan ke atas susut nilai barang modal tersebut. That's why dalam pelaburan bersih kita tolak susut nilai. So, dia tidak meliputi peruntukan susut nilai. Manakala pelaburan kasar pula merujuk kepada perbelanjaan penggantian atau perbelanjaan ke atas susut nilai modal tersebut. Pelaburan bersih rumus dia ialah pelaburan kasar tolak susut nilai. Okay, dalam ekonomi kita ada dua bentuk pelaburannya, wujud dua bentuk pelaburan. Pertama ialah pelaburan teraruh dan satu lagi pelaburan otonomi. Pelaburan teraruh merujuk kepada pelaburan yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan negara. Dan pelaburan dengan tingkat pendapatan negara ini mempunyai hubungan langsung lah. So, maksudnya kalau pendapatan negara meningkat, pelaburan I, ya, simbol dia investment juga meningkat. Dan sebaliknya apabila pendapatan negara menurun, so pelaburan juga menurun. Hubungan langsung. Okey, dan seterusnya ialah pelaburan otonomi. Pelaburan otonomi adalah sebaliklah, maksud sebalik daripada pelaburan teraruh, di mana pelaburan otonomi ialah pelaburan yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan negara. Maka apakah faktor yang akan mempengaruhi pelaburan otonomi? So, jawapan dia ialah seperti faktor-faktor lain seperti faktor kadar bunga, jangkaan pulang pada masa hadapan, kemajuan teknologi dan kos pengeluaran. Okay, contohnya, kalau semakin rendah kadar bunga pinjaman, so semakin tinggilah jumlah pelaburan. Ataupun contoh, jika pengusaha menjangkakan pulangan ke atas pelaburan mereka adalah besar, adalah menguntungkan, so sama, jumlah pelaburan akan meningkat. Okay, dan sebaliknya, jika ada perkembangan dalam teknologi, ada penurunan dalam kos pengeluaran, so pelaburan akan meningkat. So, pelaburan otonomi ialah tidak dipengaruhi oleh Y, tetapi oleh faktor-faktor lain. Dan pelaburan teraruh ialah pelaburan yang dipengaruhi oleh Y. Okay, fungsi pelaburan. Fungsi pelaburan ialah keluk yang menunjukkan tingkat pelaburan pada pelbagai tingkat pendapatan negara. Okay, fungsi pelaburan teraruh merupakan bentuk pelaburan yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan negara. Maka bentuk dia ialah mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Bermaksud, okay,
Y naik, I naik. Y jatuh, I jatuh. Okay, so contohnya kita berada pada tingkat pendapatan negara asal Y0 dan pelaburan I0. Jika pendapatan negara meningkat dari Y0 ke Y1, maka pelaburan akan meningkat dari I0 ke I1. Dan sebaliknya, jika pendapatan negara itu turun dari Y0 ke Y2, pelaburan juga akan turun dari I0 ke I2. Hubungan langsung antara tingkat pendapatan negara dengan pelaburan itulah. Manakala fungsi pelaburan otonomi pula merupakan bentuk pelaburan yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan negara, tetapi dipengaruhi oleh faktor lain seperti kadar bunga, dasar kerajaan, jangkaan ekonomi pada masa depan. So, sebarang perubahan dalam pendapatan negara tidak akan mengubah jumlah pelaburan otonomi. Y naik atau turun, pelaburan tetap. Contohnya, pendapatan negara asal Y0, pelaburan asal I0. So, tak kisahlah Y naik dari Y0 ke Y1 ataupun Y turun dari Y0 ke Y2, pelaburan tetap pada I0. So, itu fungsi pelaburan untuk pelaburan terarah dan juga pelaburan otonomi. Okay, dan terakhir sekali kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaburan. Okay, yang pertama, pendapatan negara. So, untuk pendapatan negara ini adalah untuk pelaburan terarah lah. Okay, iaitu semakin tinggi pendapatan negara, semakin tinggi jumlah pelaburan terarah dan sebaliknya. Okay, dan seterusnya yang ini semua untuk pelaburan otonomi. Okey, so yang pertama ialah kadar bunga pinjaman. Kadar bunga pinjaman naik, maksudnya kos pinjaman, kos bayar balik firma itu meningkat. Jadi, pelaburan firma akan menurun. Sebab beban bayar balik itu meningkat, menyebabkan firma kurang meminjam, pelaburan menurun. Dan sebaliknya, kalau kadar bunga pinjaman menurun, kos pinjaman itu rendah. Jadi, firma mampu membayar balik, maka akan meminjam lebih banyak, maka pelaburan akan meningkat. Kadar bunga dan pelaburan berhubungan songsang. Okey, seterusnya ialah kadar pulangan modal. Kadar pulangan modal ataupun marginal efficiency of investment, iaitu peratus keuntungan yang diperolehi oleh pengusaha daripada pelaburan yang dilakukan pada masa setahun. Maksudnya, daripada jumlah pelaburan itu, berapa keuntungan yang akan diperolehi? Berapa peratus pulang modal yang akan diperolehi oleh firma? Itu ialah kadar pulangan modal. Okay, so pengusaha ni akan membuat keputusan tentang pelaburan di mana dia akan bandingkan antara kadar pulangan modal ni dengan kadar pinjaman. Okey, so contohnya. Okey, kalau pulangan modal lebih daripada kadar bunga pinjaman. So pada pendapat anda, firma akan melaburkah ataupun kurang melabur? Kalau pulangan modal ini lebih besar daripada kadar bunga pinjaman, so jawapannya mestilah menambah pelaburan sebab pulangan itu tinggi. Dia boleh cover kos pinjaman tersebut. Boleh faham? Simple saja. Dan sebaliknya, jika kadar bunga pinjaman itu tinggi daripada pulangan modal, kos pinjaman itu tinggi daripada hasil investment kamu nanti kemudian. So, maksudnya dia tidak akan membuat pelaburan kerana tidak akan mendatangkan keuntungan. Jadi, kadar bunga dan kadar pulangan pelaburan tu pada mulanya diandaikan pada kadar bunga R. Mungkin ada certain buku kadar bunga dia guna simbol I kan? I kecil begini. Tapi sila ikutlah nota, kami guna R ya. R. Okey, dan asal ialah R1 dan I1 ya kelas. So contoh, jika kadar bunga pinjaman meningkat daripada R1 ke R0, so pelaburan akan berkuranglah dari I1 ke I0. So untuk pelaburan dengan kadar bunga dia berhubungan songsang ya kelas.
Okay, seterusnya ialah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi meningkatkan pelaburan. Kerana pengeluaran produk baharu memerlukan pelaburan yang baharu untuk pemasangan kelengkapan dan pembinaan loji yang baharu. Dan perkembangan teknologi juga meningkatkan produktiviti firma dan mampu mengurangkan kos pengeluaran firma. Penurunan kos pengeluaran meningkatkan keuntungan firma, untung naik, so menggalakkan firma untuk melabur lagi. So, maksudnya perkembangan teknologi ini akan meningkatkan pelaburan lah, kesimpulan dia ya. Okey, kos pengeluaran pula. Yang kelima, kos pengeluaran pula. Kalau kos pengeluaran naik, so keuntungan firma jatuh. So, yang melabur jatuh. Sementara kalau kos pengeluaran jatuh, jumlah untung naik. So, pelaburan juga naik. Okay, yang keenam ialah jangkaan ekonomi pada masa hadapan. Okay, kalau pelabur menjangkakan ekonomi masa depan tu sangat baik, suasana pelaburan sangat baik, so menambahkan jumlah pelaburan. Dan sebaliknya, jika ekonomi masa depan tu tidak baik, pelabur kurang yakin terhadap pulangan pelaburan yang bakal diperolehi. So, kurang minat melabur, mengurangkan pelaburan. Okey, dan terakhir sekali ialah dasar kerajaan lah. So, kalau cukai keuntungan korporat ataupun syarikat yang dikenakan oleh kerajaan itu berkurang, cukai dikenakan ke atas firma itu berkurang. So, maksudnya nanti untung firma itu akan menambah. Untung firma naik, pelaburan naik. Dan sebaliknya, jika cukai keuntungan korporat yang dikenakan oleh kerajaan itu meningkat, ataupun kos operasi firma meningkat, so ini akan mengurangkan pelaburan. So, itu adalah konsep untuk firma. Dan untuk isi rumah pun kita sudah belajar berkenaan dengan penggunaan C, consumption, dan tabungan S, saving. So, setelah kita belajar dua pelaku ekonomi, isi rumah dengan firma, maka next video kita boleh teruskan dengan macam mana mencari keseimbangan pendapatan negara. So, itu sahaja untuk video ni. Thank you, class.